A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Atika Syahidah binti Muhammad Zain, pelajar tingkatan 6 Badar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, akan berkongsi dengan kita semua bersempena dengan tarikh hari ini iaitu 28 Safar. Saya akan berkongsi berkenaan dengan kisah penghijraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. InsyaAllah tanpa berlengah lagi, kita akan sama-sama memahami apakah yang dimaksudkan dengan hijrah. Hijrah daripada pandangan ulama, hijrah mempunyai 3 definisi. Yang pertama, meninggalkan sesuatu perbuatan, yakni meninggalkan dosa ataupun segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan definisi hijrah yang pertama ini merupakan perkara yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Dan yang kedua, definisi hijrah yang kedua iaitu menjauhkan diri atau meninggalkan golongan-golongan seperti golongan munafik, kafir dan golongan musyrik, yang mana golongan-golongan ini menzalimi umat Islam. Apabila golongan-golongan ini menzalimi umat Islam, maka terganggunya ibadah-ibadah orang Islam atau dakwah-dakwah orang Islam. Maka di situ ke atas kita wajib untuk berhijrah daripada 3 golongan tersebut. Dan definisi yang ketiga, yang mana definisi hijrah ini bertepatan dengan kisah hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi seandainya kita kaitkan dengan kisah Nabi, maka perpindahan atau penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, ataupun nama lain kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kota Yasrib. Baiklah. Jadi tarikh baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan penghijraan adalah pada 27 Safar 1 Hijrah bersamaan dengan tahun 622 Masihi. Seterusnya, suka saya berkongsi antara sebab-sebab baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan penghijraan baginda adalah yang pertama, disebabkan oleh berlakunya peningkatan ancaman orang Quraisy terhadap muslimin Mekah. Yang kedua, jemputan penduduk Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan konflik perebutan kuasa di Madinah. Yang mahu share dipersilakan, insya-Allah. Yang ketiga, sebab penghijraan baginda sallallahu alaihi wasallam penghijraan baginda merupakan salah satu daripada strategi dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah, namun dakwah baginda tidak diterima oleh penduduk Quraisy, ditolak, bahkan dipulaukan dakwah-dakwah baginda. Maka strategi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah ke peringkat yang seterusnya adalah dengan berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan sebab paling utama berlakunya penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan oleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum berlakunya penghijraan baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, baginda telah pun dipelawa oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka telah mempelawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pelbagai jenis keistimewaan dan kebaikan. Antaranya adalah harta. Yang mana seandainya baginda sallallahu alaihi wasallam menerima harta yang dipelawa oleh kaum musyrikin Mekah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjadi antara orang yang paling terkaya di penduduk kota Mekah. Dan yang kedua, wanita. Dan yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam dipelawa kuasa memimpin di kota Mekah. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam masih menolak segala keistimewaan yang telah dipelawa oleh kaum musyrikin Mekah. Dan yang keempat, ini merupakan salah satu
Dan yang keempat, ini merupakan salah satu pelawaan dalam bentuk sindiran, di mana kaum musyrikin Mekah mereka mempelawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pengubatan, iaitu mereka mengatakan bahawa kemungkinan besar Muhammad berada di dalam Gua Hira mendapat wahyu, tetapi bukan wahyu daripada malaikat Jibril, tetapi ada jin yang telah merasuki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata sedemikian, mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa kata kami bantu kau dengan pengubatan? Kami akan sembuhkan kau." Okey. Jadi itu merupakan salah satu daripada sindiran mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan keempat-empat keistimewaan yang dipelawa oleh kaum musyrikin Mekah ini telah Rasulullah SAW tolak mentah-mentah. Kerana apa? Kerana baginda SAW berniat untuk berdakwah bukan kerana manusia, tetapi kerana ia merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya hormati, jadi setelah perancangan memberikan kelebihan dan keistimewaan dalam memujuk baginda sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dakwah baginda, apabila perancangan ini tidak menjadi, maka kaum musyrikin Mekah mereka meneruskan perancangan mereka ke peringkat yang kedua, iaitu mereka berkumpul di Darun Nadwah, dan mereka berkumpul di Darun Nadwah membuat perjumpaan, membuat mesyuarat bersama yang dihadiri oleh 100 ketua Bani Quraisy dan pemimpinnya merupakan Abu Jahal. Mereka menghadiri mesyuarat tersebut. Antara dua golongan yang tidak dijemput dalam mesyuarat ini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, melainkan Abu Lahab, kerana Abu Lahab merupakan antara penentang yang paling terkuat dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kesemua kaum musyrikin ini dijemput, kesemua ketua ini dijemput untuk bermusyarat, di dalam perbincangan tersebut mereka berbincang strategi dan pelan untuk menangkap dan membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kaum musyrikin Mekah, mereka merasakan bahawa diri mereka bijak dan sangat hebat, sedang hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perancangan yang lebih hebat. Mereka sangkakan mesyuarat tersebut secara rahsia, secara masing-masing je. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-30 yang bermaksud, "Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu dan mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya." Jadi selepas turunnya ayat Al-Quran ini, Abu Talib telah pun berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berniat ingin menyampaikan berita tentang perancangan kaum musyrikin Mekah yang ingin menangkap dan membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad, adakah engkau tahu apa yang telah mereka rancangkan?" Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tenang berkata, "Ya, aku tahu." Kemudian baginda bercerita tentang rancangan kaum musyrikin Mekah untuk menangkap dan membunuh dirinya. Kemudian Abu Talib ni berasa terkejut dengan segala cerita dan berita yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam terima. Jadi Abu Talib pun bertanyalah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapakah yang memberikan berita tersebut kepada engkau?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya Tuhanku lah yang telah menyampaikan pengetahuan tersebut kepadaku." Jadi Abu Talib pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan engkau adalah seseorang yang berbuat kebaikan." Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian Abu Talib berkata, "Perintahlah kepada Tuhanmu agar berterusan membuat kebaikan tersebut." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak, aku yang memerintah Tuhanku tidak. Sesungguhnya Tuhanku lah yang akan memerintahkan sesuatu ke atas diriku." InsyaAllah. Jadi kita teruskan kepada kisah penghijraan Nabi. Setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sallallahu alaihi wasallam pun segera berjumpa dengan sahabat baik baginda, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq.
baginda berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada baginda, iaitu untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar berita daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau terus menangis dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku penemanmu dalam perhijrahan ini." Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menjadilah peneman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perancangannya, pada malam 27 Safar, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas katil baginda. Baginda meninggalkan tempat tidur baginda, dan tempat tidur baginda ditiduri oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang berkorban untuk berpura-pura menjadi baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu pada keesokan paginya kaum musyrikin Mekah akan berkumpul dan ingin membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam di atas katil baginda sendiri. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada rumah dan keluar melalui jalan selatan. Okay. Dalam penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Mekah ke Madinah, dalam perjalanan terdapat beberapa peristiwa berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa hebat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang pertama, dalam perjalanan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara tiba-tiba daripada berada di sebelah kanan baginda, maaf saya, baiklah, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengubah posisi, berada di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beberapa lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengubah posisi, berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini berterusan sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mentawaf baginda sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang kau sedang lakukan?" Jadi berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berasa takut. Apabila aku berada di sebelah kanan engkau, aku takut ada arah panah yang datang di hadapan kau. Jadi aku tukar kedudukan, aku berada di hadapan kau." Kemudian kemudian apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Aku berasa takut pula seandainya adanya arah panah yang datang menyerang kau daripada sebelah kanan kau. Jadi aku tukar posisi, berada di sebelah kanan kau, wahai Rasulullah." Jadi di situ kita dapat lihat betapa hebatnya perwatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak kisah berkenaan dengan nyawa sendiri yang mungkin tergadai, yang paling penting adalah keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, apabila telah tiba di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada masuk terlebih dahulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Biar aku yang masuk dahulu ya Rasulullah. Sesungguhnya seandainya ada binatang buas seperti harimau ataupun ada binatang yang berbisa seperti ular, seandainya aku yang masuk dahulu ya Rasulullah, biarlah aku yang dibaham ataupun aku yang mati. Kerana seandainya aku yang mati, sesungguhnya hanyalah isteri dan anak-anakku sahaja yang akan bersedih. Namun seandainya engkau yang masuk wahai Rasulullah, pastinya apabila engkau meninggal dunia, dakwah Islam tidak akan tersebar, bahkan satu dunia akan merasa sedih di atas kematian engkau wahai Rasulullah." Masya Allah, subhanallah. Jadi seterusnya, peristiwa yang ketiga berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa yang sangat masyhur, di mana setelah memasuki Gua Sur, Rasulullah SAW berehat di atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu, posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sedang duduk dalam keadaan kakinya menjulur ke hadapan. Jadi tiba-tiba ada ada haiwan yang datang menggigit, haiwan berbisa menggigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan ada riwayat yang mengatakan bahawa haiwan tersebut adalah ular, dan ada pula yang mengatakan haiwan tersebut adalah kalajengking. Jadi apabila haiwan berbisa tersebut menggigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berusaha sedaya upaya untuk tidak menzahirkan kesakitan daripada gigitan tersebut.
daripada sengatan tersebut. Kerana apa? Kerana beliau tidak mahu mengganggu tidur baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada di liba beliau. Namun disebabkan rasa sakit yang terlalu mendalam daripada bisa haiwan tersebut, maka Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun tidak dapat menahan daripada mengalirkan air mata sehingga air mata tersebut jatuh di atas pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila jatuhnya air mata di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pun tersedar dan terjaga. Bila baginda terjaga, baginda pun berkata kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Saidina Abu Bakar, apa yang telah terjadi?" Kemudian Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun berceritalah tentang berkenaan dengan binatang buas yang telah menggigit dirinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindakan Rasulullah adalah Rasulullah menyapukan air liur baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disengat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sama darjatnya denganku di hari akhirat kelak." Masya-Allah, subhanallah. Hadirin yang dikasihi sekalian, sangat hebat peristiwa berkenaan dengan peribadi agung, peribadi mulia, peribadi yang hebat yang ditonjolkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan baginda SAW daripada sebarang bahaya walaupun bahaya tersebut mampu menggugat nyawa beliau sendiri. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW tidur di dalam Gua Sur selama 3 hari, iaitu pada 27 Safar, 28 Safar dan 29 Safar. Selama 3 hari berada di dalam Gua Sur, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dibantu oleh 3 orang, iaitu yang pertama dibantu oleh anak Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang bernama Abdullah. Tugasnya adalah untuk menyampaikan sebarang berita atau kabar yang diceritakan antara kalangan penduduk Mekah kepada membawa berita tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dibantu oleh pembantu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pembantu beliau akan membawa sekumpulan kambing untuk menutup jejak-jejak yang telah dihasilkan hasil daripada perjalanan Abdullah untuk menyampaikan kabar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, iaitu putri Saidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, iaitu Asma binti Abu Bakar. Apa yang menarik hadirin sekalian, putri Saidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sedang dalam keadaan mengandung, membawa bekalan makanan dan minuman untuk diberikan kepada ayahnya yang berada di Gua Sur bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sangat hebat. Seorang mujahidah yang sangat kuat. Dan dikatakan apabila ingin mendaki bukit Gua Sur tersebut, putri Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengeluarkan tali pinggangnya dan memutuskan kepada dua. Satu diikatnya makanan, manakala satu lagi diikatnya minuman. Disebabkan peristiwa itulah, baginda sallallahu alaihi wasallam menggelarkan putri Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Zatul Mitaqain, iaitu wanita yang mempunyai 2 tali pinggang. Masya-Allah. Hadirin dan hadirat yang sekalian, kita semua tahu pernah satu ketika ketika Rasulullah SAW bersembunyi dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam Gua Sur, terdapat beberapa orang penduduk kota Mekah yang hampir betul-betul berada di hadapan Gua Sur. Ada riwayat yang mengatakan bahawa terdapat kisah berkenaan dengan laba-laba dan juga burung merpati, yang mana laba-laba ini membina sarangnya di hadapan Gua Sur tersebut, dan burung merpati ini juga membina sarangnya, yang mana apabila laba-laba dan burung merpati ini masing-masing berada di hadapan Gua Sur, seolah-olah mereka berjaya menyembunyikan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada diketahui penduduk Quraisy tadi. Jadi penduduk Quraisy merasakan bahawa seandainya
masih elok lagi sempurna sarang yang dibina oleh laba-laba dan adanya sarang daripada merpati tadi, maka mustahillah ada orang di dalam gua tersebut. Jadi terdapat riwayat yang mengatakan penceritaan laba-laba tadi merupakan hadis yang hasan, manakala penceritaan daripada burung merpati ada yang mengatakan bahawa cerita tersebut adalah dhaif kerana mempunyai perawi yang tidak dikenali di dalamnya. Namun ada juga yang mengatakan bahawa kedua-dua cerita tersebut merupakan cerita yang dhaif. Tapi apa yang kita ingin highlightkan bukanlah wujud ataupun tidak laba-laba dan merpati yang menyembunyikan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menyembunyikan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada pandangan kaum musyrikin Mekah. Jadi apabila kaum musyrikin Mekah telah berada betul-betul di hadapan Gua Sur, Saidina Abu Bakar As-Siddiq terlahir dalam dirinya perasaan semula jadi, perasaan takut semula jadi yang teramat sangat. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku rasa kita dah tak selamat. Seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, sudah tentu mereka akan nampak kita berdua sedang bersembunyi dalam Gua Sur ini." Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan tenang, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau fikir berkenaan dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala?" Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung kata-katanya dan berkata, "Wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, janganlah takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Masya-Allah. Satu ayat yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada surah At-Taubah ayat ke-40 yang sehingga ke hari ini menjadi satu kata-kata yang masyhur dalam kalangan kita apabila berjumpa dengan saudara kita yang sedang bersedih ataupun dalam keadaan susah. La tahzan, innallaha ma'ana. Baiklah. Jadi di situlah kisah penghijraan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada kota Mekah sehinggalah ke Gua Sur. Sedikit saja saya ingin sambung kisah penghijraan, satu peristiwa berkenaan dengan dalam kisah penghijraan baginda SAW bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Gua Sur meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Suka saya berkongsi satu cerita berkenaan dengan Suraqah ibnu Malik. Bila Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik ini merupakan seorang lelaki merupakan seorang lelaki penjejak yang menjejaki atau mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan baginda bersama dengan Saidina Abu Bakar untuk menuju ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila terlihat Suraqah ibnu Malik, baginda berdoa kepada Allah untuk diselamatkan daripada Suraqah. Tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ibnu Malik ini, kakinya tenggelam ke dalam pasir dan tersekat. Lalu Suraqah pun menjerit nama baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, selamat, berdoalah kepada Tuhan kau agar kuda aku terlepas daripada tersangkut dalam pasir ini." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah untuk melepaskan kaki kuda Suraqah ibnu Malik. Kemudian Suraqah ibnu Malik ni beliau memungkiri janji bahawa seandainya kuda beliau terlepas, beliau tidak akan kejar baginda. Akan tetapi beliau memungkiri janji tersebut. Kemudian beliau teruskan mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa sekali lagi kepada Allah. Kemudian kaki kuda Suraqah ibnu Malik ni sekali lagi tenggelam di dalam pasir dan tersangkut. Kemudian Suraqah ibnu Malik ni berkata sekali lagi, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhan kau agar kuda aku terlepas. Aku janji aku tidak akan mengejar kau dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi berdoa kepada Allah untuk agar dilepaskan kaki kuda Suraqah ibnu Malik ini. Jadi kemudian setelah berdoa, maka terlepaslah kaki kuda Suraqah ibnu Malik. Namun sekali lagi Suraqah ibnu Malik memungkiri janji beliau dan terus mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Perkara ini telah berlaku berulang kali. Suraqah ibnu Malik berjanji untuk tidak mengejar, namun memungkirinya. Kemudian baginda berdoa, kemudian kaki kuda tersebut tersekat kembali dan akhirnya Suraqah ibnu Malik berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kau berdoalah kepada Tuhan kau agar kaki kuda ku terlepas."
seandainya kau berbuat sedemikian, aku janji aku tidak akan mengejar engkau dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan aku akan menghalang sesiapa sahaja yang melalui kawasan yang engkau telah lalui. Aku akan menghalang mereka daripada cuba mengejar engkau. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Suraqah ibnu Malik bahawa satu hari nanti Suraqah ibnu Malik akan dikurniakan gelang yang bernama Kisra, iaitu gelang yang hebat yang dipakai oleh raja kerajaan Parsi ketika itu. Kemudian Suraqah ibnu Malik apabila mendengar janji yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Suraqah ibnu Malik berasa hairan dan berkata sendiri, pelik, mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam berjanjikan sedemikian, sedangkan aku sekarang ini sedang mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ditangkap dan mendapat upahku. Namun boleh baginda sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada dirinya gelang Kisra yang dipakai oleh raja yang hebat, raja kerajaan Parsi. Ketika itu Suraqah ibnu Malik memang berada dalam keadaan kehairanan dan tidak nampak apa-apa pun berkenaan dengan masa hadapan beliau. Jadi setelah beberapa tahun Suraqah ibnu Malik ni telah memeluk Islam sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah berlakunya pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Dalam pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Umar telah berjaya menguasai kerajaan Parsi. Yang mana apabila berjaya menguasai kerajaan Parsi, segala harta dibawakan kepada Saidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian apabila dilihat harta-harta kerajaan Parsi tersebut, terlihatlah satu gelang raja, iaitu gelang Kisra. Gelang Kisra ini apabila dilihat oleh Saidina Umar bin Al-Khattab, beliau dengan segera memanggil Suraqah ibnu Malik untuk berjumpa dan diberikan gelang Kisra tadi kepada Suraqah ibnu Malik. Jadi apabila Suraqah ibnu Malik mendapat gelang Kisra tersebut, beliau terus mengalirkan air mata, menangis, teringat semula akan peristiwa ketika beliau mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau teringat semula janji yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, subhanallah. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya dan telah wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, janji baginda tetap dilaksanakan, tetap terjadi. Tiada yang baginda tipu pun antara mana-mana orang, sama ada Islam ataupun tidak. Insya-Allah, subhanallah. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, itu sahaja daripada saya insya-Allah. Sebelum saya akhiri, suka saya menutup saya punya tazkirah dengan beberapa pengajaran seperti mana yang telah Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-111, yang bermaksud, demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi 3 iktibar yang dapat saya simpulkan melalui kisah penghijraan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama, kita dapat lihat besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat demi menjaga keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bahaya-bahaya tersebut mampu meragut nyawa masing-masing. Seperti mana yang telah saya ceritakan tadi, daripada pengorbanan Saidina Ali yang mana beliau tidur di tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah melindungi baginda sepanjang perjalanan penghijraan, dan yang ketiga putri Saidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, iaitu Asma, yang membawa bekalan makanan dan minuman, sanggup mendaki bukit yang tinggi untuk sampai ke Gua Sur. Dan yang keempat, anak Saidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abdullah, yang menyampaikan berita. Dan yang terakhir sekali adalah pembantu Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang membawa kambing untuk menghilangkan jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh Abdullah. Yang kedua, pengajaran yang kedua yang dapat saya simpulkan adalah, sesungguhnya
Allah pasti akan bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Sama. Jadi kat atas kita, dalam apa-apa situasi sekalipun, dalam apa-apa situasi di mana-mana tempat pun kita berada, seandainya kita merupakan antara hamba, seandainya kita banyak melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, usahlah kita khawatir. Banyakkanlah berdoa dan banyakkanlah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yang dapat saya lakukan adalah daripada kisah Suraqah ibnu Malik tadi, kita dapat lihat bahawa biarpun telah berzaman-zaman berlalu, biarpun telah baginda SAW wafat, janji Rasulullah SAW dan janji Allah itu pasti akan berlaku. Maka apabila kita teringat tentang hari kiamat, janji Allah ke atas kita akan berlakunya hari kiamat, maka janji itu akan berlaku. Jadi kita perlulah bersedia-sediakan diri kita, kerana janji Allah dan Rasul pasti akan berlaku. Tidak mungkin akan dimungkiri janji tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya, insyaAllah. Saya minta maaf di atas segala salah silap saya. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.